Khususnya Yang Berhormat Kota Belud, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri Yang di-Pertua, apabila kita diintegrasikan dengan Persekutuan Malaya dan menubuhkan Persekutuan Malaysia, ianya adalah atas dasar equality and self-determination according to the principle under the United Nations Resolution 1514, Chapter 15. Hak inilah yang ingin kita reflect di dalam pindaan. My question is, will this? Kerana apabila saya baca interpretasi kepada persekutuan, sekali lagi gagal memisahkan Persekutuan Malaya dengan Persekutuan Malaysia, maka sekali lagi efeknya ialah Sabah Sarawak menjadi sebahagian daripada Persekutuan Malaya. 13 tahun selepas menjadi satu dari pendiri utama Persekutuan Malaysia, status Sabah Sarawak telah diturunkan ke tahap menjadi just another state seperti negeri-negeri lain di Malaya. A situation until his defeat in the 1976 Sabah state election was fiercely guarded by Tun Mustafa. Sama ada sedar atau tidak, sebahagian MP Sabah yang menyokong penurunan pindaan tersebut mungkin didorong oleh keyakinan dan kepercayaan penuh kepada Kuala Lumpur mengurus tadbir hal ehwal Sabah akan membuahkan kemajuan kemakmuran wilayah ini. Sabah adalah negara kaya yang malang yang sepatutnya mendapat manfaat dari keputusan para MP sebelumnya. Seketika sahaja dari tahun 1976, kepesatan pembangunan dapat dilihat dengan jelas setanding dengan Selangor. The flow of rapid development for Sabah becomes slower after the change of premiership. Lebih lagi apabila PBS menjadi kerajaan. Development came to a standstill. Sabah tidak sepatutnya dihukum atas pertukaran kerajaan negeri, tetapi sepatutnya keputusan pengundi harus dihormati. Walaupun akhirnya UMNO masuk ke Sabah dan menjadi kerajaan, tekanan yang sama juga berlaku apabila sistem penggiliran ketua menteri dilaksanakan. Ketika Persekutuan Malaysia mendapat jolokan Tiger of Asia, Sabah hanyalah tikus yang menjadi mangsa kepada political maneuvering melampau yang mahukan Sabah akur serta tunduk kepada kehendak Kuala Lumpur. Sampai ke hari ini, maneuvering ini tidak berhenti. Political maneuvering ini memberi kesan yang sangat negatif kepada Sabah. Pada masa gemilang Persekutuan Malaysia, Sabah kehilangan golden moments and chances to be a very progressive wilayah. Sabah was always made to obey and to follow the whims and fancies of KL. Kita dipecah belah, dipecah dan diperintah, sedangkan Sabah adalah pendiri utama kelahiran Persekutuan Malaysia. Kegagalan merealisasikan wawasan 2020 adalah buah kepada hipokrasi pimpinan di Orohian Dowoyoon ngawi boros dau. Mengembalikan MA 63 kepada keadaan asal, ibarat kembali ke pangkal jalan. For Sabah to remain relevant with the Federation of Malaysia, kita kena membangun dan makmur. It is a must. We have been full for some time now, but we cannot be full at all time. Pemulihan MA 63 kepada struktur asal harus dilaksanakan Kota segera. Belud, Labuan. YB Kota Belud, setujukah semangat MA63 dengan jelas Sabah dan Sarawak adalah equal partner dengan Federation of Malaya? Jadi struktur yang betul yang sepatutnya dilaksana adalah Federation of Malaya, Sabah dan Sarawak di bawah the new federation, a federation of countries, bukan a federation of states seperti Malaya. A new federation perlukan a new constitution, mengambil kira semangat MA 63. Kalau selama 58 tahun ini ia tidak dilaksanakan, generasi kita kena betulkan. Federation of Malaya yang diketuai oleh Ketua Menteri sepatutnya dikekalkan berada di bawah Federation of Malaysia. JPM, Pertahanan, Kementerian Luar, Kewangan, Alam Sekitar, MITI, inilah tanggungjawab di bawah kerajaan Persekutuan Malaysia. Yang lain sepatutnya di-decentralize. Jadi seperti yang dipersetujui oleh YB Menteri semasa libat urus dengan warisan, further amendment akan dibuat lagi mengikut keperluan sehingga matlamat tercapai. Tan Sri Speaker, saya mohon untuk dimasukkan dalam ucapan saya. Mengembalikan atau to reset MA 63 kepada versi asal
adalah jalan kembali ke pangkal dari keterpesongan tujuan asal pembentukan Persekutuan Malaysia. Sabah hanya mahu layanan yang adil dan sama rata sebagai pendiri bersama Persekutuan Malaysia. Today, Federation of Malaysia is an ailing nation and it only took COVID to expose how weak and disjointed this administration of this nation. Sebelum saya akhirkan perbahasan saya ingin bertanya kepada kerajaan ini, Menteri, do you agree that the Malaysia Agreement 1963 has already been inserted into our federal constitution by virtue of Act 26/63 and yet it has never been honoured or implemented as it should be? Pesan saya juga yang di Sabah tu, dong no niu sak banata we pak, terlampau petondok. Nyarun kang embananti ta anak emputi. We must rise up, united, trusting and respecting one another. No individual or personality is bigger than the Federation of Malaysia. Sabahans and Sarawakian are no lesser Malaysian than orang Malaya. Hence, it is important to restore the very foundation on which this nation of great potentials was built. Terima kasih.